mereka tak suka kanak-kanak. Dan mereka akan selalu bercakap kasar kepada kamu. Kalau kamu berjalan dengan anak-anak, mereka akan membuat komen yang tak baik. Mungkin sebagai orang Malaysia, kamu akan terkejut mendengar tentang cerita ini, tetapi yang benar. Halo, hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sehari di Miss Sari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja ya, dan sehat, amin. Oke teman-teman, sebetulnya video perbandingan itu ada pro dan kontranya ya. Tapi kali ini Sehari mau bahas tentang satu video ini yang tajuknya itu adalah 9 sebab Malaysia lebih baik daripada Jepun. Nah, negara Jepun itu Jepang ya. Sebelah sana tu temple. Kat Jepun ni penuh dengan temple. Lawa air. Cuba berabuk sikit lah. Tengok betapa bagusnya Jepun ni. Semua benda kalau boleh dia susun. So, apakah 9 sebab ya lebih baik Malaysia daripada Jepun? Tak tahu kan, Jepun itu kan adalah negara sudah maju kan. Tapi Amo ini mengatakan ada 9 sebab Malaysia lebih baik daripada Jepun. Apakah 9 hal itu? Kita tengok dulu sama-sama, nanti kita akan bahas. Jom! Apa khabar semua? Saya harap anda semua kabar baik. Jin pun sihat sahaja di Jepun. Jadi mungkin kamu akan ingat tajuk untuk video kali ini seperti clickbait sedikit. Betulkah Malaysia lebih baik daripada Jepun? Tetapi bukan clickbait. Sebenarnya Jin telah lama duduk di Jepun dan telah mendapat peluang untuk memerhatikan apakah perbezaan baik dan buruk di antara Malaysia dengan Jepun. Oke teman-teman, ini dia membedakan antara kehidupan dia di Jepun dan kehidupan dia di Malaysia ya. Saya akan memberi sebab kenapa Malaysia lebih baik daripada Jepun. Sebab pertama, makanan di Malaysia lebih sedap, lebih murah dan lebih banyak jenis. Makanan Jepun memang terbaik di Jepun, tetapi untuk makanan lain mungkin tak berapa sedap. Sebagai contoh, makanan Malaysia di Jepun. Memang susah untuk mencari makanan Malaysia yang sangat sedap. Makanan India dan makanan Cina pun banyak di Tokyo. Tetapi rasanya memang tak berapa sedap. Boleh tahan juga, tetapi bukanlah sesedap makanan Cina dan makanan India di Malaysia. Lagi satu ialah harganya sangat mahal. Pada pendapat saya, makanan yang ada di Malaysia lebih sedap, lebih murah. Tetapi yang pasti itu ialah makanan Jepun memang terbaik di Jepun. Makanan di Malaysia itu lebih sedap, lebih murah. Iyalah kan, Malaysia kan katanya surga makanan. Dari negara-negara manapun ada makanan di Malaysia ya kan. Chinese food, India, Melayu, Asia, Jepun, dan mana lagi ya? Thailand, Tom Yum kan. Banyak segala macamnya ada di Malaysia kan. Yang kedua, klinik 24 jam di Malaysia. Ya. Terdapat banyak klinik 24 jam di Malaysia. Jadi kalau kamu ada kecemasan di tengah malam, sakit perut ke, demam ke, memang biasa untuk pergi ke klinik 24 jam. Tetapi di Jepun tak ada klinik 24 jam. Jadi saya dibesarkan di Malaysia dan tinggal di Malaysia sehingga dewasa. Pada saya, tempat yang tak ada klinik 24 jam itu memang agak menyusahkan. Oke, tadi katanya sebabnya itu di Malaysia ada klinik 24 jam.
Wah, memang ini banyak ya teman-teman. Di Malaysia ini, di kedai-kedai itu mesti ada klinik 24 jam. Baiknya kalau ada klinik 24 jam itu boleh memudahkan kita kalau kita ada terjadi apa-apa gitu kan. Boleh langsung pergi ke klinik. Kalau hospital itu kan biasanya jaraknya itu lumayan jauh kan. Kalau klinik di mana-mana ada. Jadi itu ya, memang bagus ya. Sebab nombor 3, Nomor lokasi 3. geografi Malaysia. Jadi pada pendapat saya, Malaysia terletak di lokasi yang sangat strategik. Kalau kamu nak pergi ke bandaraya besar seperti Singapura, kamu ambil kapal terbang, sejam saja sudah sampai. Dan juga tiket pun tak mahal sebab ada AirAsia atau Scoot atau apa-apa pun, budget airlines. Dan kalau kamu nak pergi ke Koh Samui, nak pergi ke Phuket, tempat yang cantik, memang senang dan juga memang murah. Tetapi naik di train Jepun saja ya. Kalau kamu nak pergi ke Okinawa pun sangat mahal. Sebab keempat, di Malaysia kamu boleh pakai apa-apa pun, ke mana-mana pun, dan kemungkinan besar tiada orang yang akan cakap perkara yang buruk kepada kamu. Tetapi situasi itu tidak sama di Jepun. Di Jepun memang ada budaya yang mengikut dress code. Jadi kalau kamu pergi ke sesuatu event, kamu kena memakai pakaian formal. Dan pakaian formal itu agak mahal. Kadang-kadang kan sampai beribu-ribu ringgit. Jadi kalau kamu pergi menghadiri temu duga, kamu kena pakai pakaian formal. Kalau kamu menghadiri majlis perkahwinan, kamu kena memakai pakaian formal. Kalau kamu menghadiri event di sekolah rendah atau sekolah menengah untuk anak-anak, memang kamu kena pakai satu jenis pakaian yang dipanggil formal wear. Jadi dulu bila ayah ni belajar di Tadika Jepun, beribu-ribu Jin ringgit pun terpaksa beli pakaian-pakaian itu. Dan sebenarnya saya pakai satu kali saja. Pada pendapat saya yang itu tak baik sebab membazirkan duit kan. Lepas event tu habis 2 jam, 3 jam, tak guna pula pakaian tu. Letak saja, simpan saja dalam almari. Di Malaysia pula, saya ingat kalau kamu menghadiri konsert untuk anak-anak di sekolah, kamu boleh pakai pakaian macam jeans, denim, t-shirt, tak apa kan? Tak ada siapa pun yang cakap apa-apa. Biasa aja kan? Sebab kelima, betul, di Malaysia ada Grab. Ini bukan promosi untuk Grab, tetapi pandangan saya sahaja. Jadi bila Jin berada di Malaysia, sungguh senang dan mudah. Nak makan apa, kita order dari GrabFood. Dan kalau nak pergi mana pun, kita boleh guna GrabCar. Wah, iyalah. Juga ada satu servis di mana mereka akan datang ke rumah kamu dan ambil apa-apa barang. Dan kamu boleh hantar ke rumah kawan. Saya telah menggunakan servis itu juga. Mungkin RM15 ke untuk hantar hadiah kepada kawan saya dengan Grab. Memang sangat mudah dan bagus. Di Jepun tak ada? Di Jepun tak ada servis seperti itu. Tak ada GrabCar, tak ada Uber. Hanya ada Uber Eats saja. Tetapi Uber Eats itu tak berapa baik. Sebab, nombor 1, pilihan makanannya sangat terhad dan juga tak sedap. Nombor 2, harga untuk penghantaran itu agak mahal. Hari itu, Kas telah memesan chicken rice, nasi ayam dari Uber Eats di Tokyo. Satu orang itu 2,000 yen. Yang itu mungkin RM70 Malaysia kot. Jadi 2 bungkus nasi ayam itu RM140 Malaysia tambah dengan charge delivery. Saya pun sangat terkejut. Apa ni? Kamu pesan nasi ayam yang berharga RM140. Sakit hati tau. Yang paling teruk sekali ialah tak sedap. RM6 je kan? Tetapi bila saya berada di Malaysia, GrabFood itu selalu ada promosi. Macam 20% diskaun. Sungguh-sungguh bagus sekali. GrabCar pun tak ada di Jepun. Cuma ada taksi sahaja dan taksi di Jepun memang mahal. Sebab ke-6, di Malaysia tidak ada hay fever. Saya sangat benci kepada hay fever. Tiap-tiap tahun pada bulan April,
tentu Jin akan mendapat alergi yang sangat teruk, kena pergi jumpa doktor, kena ambil ubat tiap-tiap hari. Tetapi semasa di Malaysia memang tak ada masalah. Sebab nombor 7, orang Malaysia lebih bertolerasi dan lebih suka kepada kanak-kanak. Yes. Sebenarnya di Jepun ada banyak orang, terutamanya orang tua atau lelaki Jepun yang mereka tak suka kanak-kanak. Dan mereka akan selalu bercakap kasar kepada kamu. Kalau kamu berjalan dengan anak-anak, mereka akan membuat komen yang tak baik. Mungkin sebagai orang Malaysia, kamu akan terkejut mendengar tentang cerita ini, tetapi yang benar. Pernah berlaku kepada saya dan Ayani, dan pernah berlaku kepada banyak ibu-ibu yang saya kenal di sini. Mereka semuanya orang Jepun. Di kalangan ibu-ibu di Jepun, memang sudah diketahui yang orang Tokyo banyak yang tak suka kanak-kanak. Jadi apabila kami keluar, kami sering kena mengingatkan anak-anak, okey, jangan bising, jangan buat bising, duduk baik-baik, jangan lari, jangan buat ini, jangan buat itu. Sebab banyak orang di Tokyo yang akan marahkan kamu. Kalau anak kamu bising, kalau anak kamu berlari, mereka akan cakap benda yang kasar kepada kamu. Dan sebab itu saya selalu rasa agak risau apabila keluar seorang diri dengan Ayani tanpa kas. Di Malaysia pula, pada pendapat saya, orang dewasa dan orang tua lebih bertolerasi kepada kanak-kanak dan mereka menerima yang kanak-kanak itu kadang-kala lari ke sana sini, kadang-kala bercakap dengan suara yang kuat dan tak apa. Mereka rasa happy kan bila tengok kanak-kanak bermain. Sebab nombor 8. Di Malaysia, kamu boleh memberikan pendapat kamu yang jujur dan benar. Tetapi yang itu agak berbeza di Jepun. Apabila kamu bersama-sama dengan kawan-kawan Jepun, selalunya kamu akan mengikut atau bersetuju dengan pendapat majoriti di kumpulan itu. Jadi kalau kawan-kawan kamu kata, oh yang ini lebih baik, tetapi sebenarnya kamu ingat yang ini lebih baik. Tetapi jarang kamu akan kata, oh yang itu tak baiklah, yang ini lebih baik. Tidak berlaku. Selalunya kita akan bersetuju dengan pendapat majoriti. Kalau kamu menunjukkan pendapat atau personality yang berbeza dengan majoriti kumpulan, kamu mungkin tidak akan mendapat kawan atau kamu mungkin akan dikecam. Orang Jepun tak bebas suka berdamai di Jepun. Dan mereka tak suka konfrontasi. Jadi mereka tak suka kalau ada orang yang selalu tak bersetuju dengan majoriti kumpulan. Jadi saya pun tidak mahu merosakkan kedamaian kumpulan kawan-kawan di Jepun. Saya selalu bersetuju dengan majoriti kumpulan. Saya rasa orang Malaysia secara terpaksa tak jadinya begitu sensitif dan mereka dapat menerima komen yang tak baik dengan hati yang lebih terbuka. Sebab yang ke-9, ini paling saya suka, kepelbagaian budaya di Malaysia. Saya ingat kadang-kadang kita terlupa betapa uniknya dan istimewanya ciri itu. Kita sebenarnya sangat bertuah sebab di Malaysia terdapat budaya orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Eurasian ataupun budaya orang Iban, orang Kadazan Dusun. Sebenarnya ciri kepelbagaian budaya di Malaysia itu sangat istimewa sekali dan setelah Jin berada di Jepun untuk tempoh yang lama, saya dapat memerhatikan perbezaan yang sangat besar. Saya rasa agak tak puas hati sebab sebagai seorang ibu, saya ingin Ayani mengalami pelbagai budaya. Tetapi di Jepun, kebanyakannya adalah tentang budaya orang Jepun sahaja. Lebih baik bila kita tinggal di tempat yang ada pelbagai budaya dan kaum sebab ia akan membuatkan kita lebih bertimbang rasa dan lebih bertolerasi sesama sendiri. Toleransi. Jadi itulah sebab-sebab kenapa Jin rasa Malaysia lebih baik berbanding dengan Jepun. Secara kesimpulannya, terdapat perkara yang baik dan buruk di setiap negara.
Good job. Menurut pengalaman adalah orang Malaysia dan dia sekarang tinggal di Jepun. Mungkin dia punya husband orang Jepun ya, mungkin ya teman-teman. Oke, tadi dia ada 9 sebab yang diutarakannya ya teman-teman. Sharing pengalaman dia, apa yang dia rasa berbeda, apa yang lebih dia suka dari Malaysia daripada di Jepun. Selama dia tinggal di sana, dia punya pengalaman, mungkin ada yang kenapa di Jepun tak ada ini seperti Malaysia. Jadi dia sharing saja. Intinya kalau video perbandingan seperti ini, kalau untuk orang-orang di Malaysia itu mungkin kalian lebih bersyukur menerima keadaan di Malaysia ini. Tadi contohnya katanya di Jepun tak ada Grab car, macam Lalamove, Shopee Food ya kan. Itu juga ada tadi katanya untuk mengantar makanan, tapi itu hatnya terbatas dan juga charge-nya mahal juga. Bezanya kalau dekat Malaysia kan, kalau Sari suka itu order dekat Shopee Food, ada diskon, percuma penghantaran. Memang best lah di Malaysia ini ya kan. Katakan toleransi antar berbagai kaum di Malaysia ini. Di sini kan ada berbagai macam kaum ya kan teman-teman, tapi toleransinya itu sangat tinggi ya kan, menghargai antara satu kaum ke kaum lainnya. Sedangkan di Jepun tadi katanya hanya mau untuk kaum Jepun saja. Artinya kita juga harus bersyukur kalian juga ya, ternyata walaupun negara Jepun yang kita tengok juga negara maju, sangat maju ya kan sekarang, ternyata ada juga yang lebih baiknya daripada ya di Malaysia ini ya. Teman-teman, so itu ya, kita kena bersyukur dan semoga ini informasinya sangat-sangat berguna juga ya. Terima kasih juga untuk Amo yang tadi itu sudah berbagi untuk kita ya. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video. Dan jangan lupa follow juga, subscribe juga YouTube Amo itu ya. Ini dia namanya, kalian boleh tengok. Nanti jangan lupa untuk subscribe. Oke, thank you so much for watching. See you on my next video. Bye, Misari.